this video, I will present about our project, which is medicine delivery robot. So let's go to introduction. Okay, we would like to make a technology about that finding the alternative for human resource for doing simple service in hospitals. We would like to make a system that allow nurse or doctor to give a medicine to patient. Arti kata mudah, projek kami ialah membina satu robot yang membuat penghantaran ubat-ubat kepada pesakit tanpa menggunakan bantuan daripada kaki tangan hospital. What we look now, dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, sebarang sentuhan tak kira di mana juga virus itu akan berjangkit dengan kita. So, that's how we want to create this robot. Okay, macam mana robot ini berfungsi? Okay, robot ini akan function apabila ada line sahaja. Line tu akan pergi ke satu vision dan ke satu vision. Okay, saya akan bagi situasi. Contohnya ada dua patient. Okay, patient A dan patient B. Patient A akan bergerak ke kiri dan patient B akan bergerak ke kanan. Line sebelah kanan. So, first robot tu akan pergi ke patient A untuk menghantar ubat. So, apabila dia dah selesai, dia akan pergi ke patient B. So, line yang sebelah kiri tu dah tak boleh pakai. So, projek kami ni menggunakan manual punya robot. Kita mesti letakkan di line mana-mana kita nak secara manual. So, macam kita dah selesai yang A, kita kena ambil letakkan di B, line B. Okay. Projek kami menggunakan dua sistem iaitu IR sensor dan LDR sensor. Okay, kita menggunakan IR sensor iaitu dua, di mana function dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau LDR sensor, function dia robot tu akan detect ubat. So kalau ubat tu ada dekat dia, LED akan terus menyala. So apabila kita angkat, LED tidak menyala. Okay, this is objective in this project. So the first one is to make sure that the nurse and doctor which play important role to fight COVID-19 are not affected to the virus. Second one is delivery of medicine can be more frequent. So nurse can concentrate on caring for patient. Lastly is this robot can help by relieving medical personnel from routine tasks that take their time away from more pressing responsibility by making medical procedures safer and less costly for patient. So this is our bill of materials. We use one Arduino Uno, 4 DC motor, 1 12-volt battery, 2 IR sensor, jumper wire, 4 LED, 1 switch, 4 LDR sensor, 1 motor driver, and the last one we use 4 IC timer 555. So the total cost is 230.10 cent. Apabila kita start button, apabila kita start kita punya programming kita semua tu, and then kalau switch on, kalau switch kita on, barulah kita boleh functionkan ke semua IR sensor ni, kecuali yang LDR sensor ni kita tak akan on ataupun off walaupun ada ubat ataupun tidak dalam tu, kerana dia tidak termasuk dalam programming dan ia hanyalah termasuk dalam circuit kita, ia melalui circuit kita. So apabila IR sensor high dengan high, IR sensor 1 adalah high, IR sensor 2 adalah high, kesemua motor akan turn on, dan apabila IR sensor right adalah high dan juga IR sensor left adalah low, right motor akan gerak ke depan dan juga left motor akan gerak ke belakang, dan itu akan menyebabkan dia bergerak ke kiri. Sama juga dengan ni. Kalau no lagi, dia akan macam kalau yang IR sensor R adalah low dan juga IR sensor L adalah high,
right motor akan turn ke belakang dan juga left motor akan turn ke hadapan. Ia akan menyebabkan kita gerak, ia akan menyebabkan mesin robot tu gerak ke kanan. So apabila RR sensor R adalah low dan juga RR sensor L adalah low, semua motor akan berhenti. So sama seperti yang IDR sensor ni, yang ni kita melalui circuit. So kalau IDR sensor ni dia nak detect light, kalau IDR sensor tu tidak, kalau objek mendekati itu, kalau no, barulah kalau objek dah dekat, barulah LED akan menyala. Kalau tidak, dia akan stop. Akan terangkan sebesar ini design yang kita orang dah bina daripada projek kami yang diberi nama Medicine Delivery Robot. Okay. First of all, ni ialah kita punya sensor yang akan detect kita punya jalan. Seterusnya, ini ialah ultrasonic sensor yang kita orang guna. Seterusnya, kita akan berpindah kepada tayar pula. Okey. Untuk pergerakan troli ni, kita akan gunakan satu motor yang akan kepada di setiap tayar ni. So, dia boleh bergerak lah kiri ataupun kanan. Seterusnya ialah kita pergi kepada part ni. Ni ialah LED. So, apabila sampai kepada satu patient, LED ni akan menyala dan automatik buka sendiri kita punya bekas ni. So bila dia terbuka, so patient just ambil je medicine dalam tu. Okay. Ni adalah pemegang troli ni. So kalau troli ni habis bateri, kita akan tolak balik lah. Seterusnya kita akan pergi kepada main board. So kat sini lah kita akan letak segala kita punya Arduino, kita punya hardware, kita semua kat sini lah. So dalam kotak ni. So ini ialah switch. Satu switch untuk menggerakkan, untuk start kita punya programming. So ni adalah limit untuk kepada 4 patient sebab dia ada 4 kotak kan. So bila robot ni dah habis delivery dia punya ubat, so dia akan balik kepada tempat asal. So bila dia balik tempat asal, kita akan tekan butang ni untuk stopkan kita punya programming. So yang bawah-bawah ni ialah macam kalau kita in case nak bagi selimut kepada patient ke, kita nak bagi makanan kepada patient ke, ini function yang dua lagi tray bawah ni. Okey. Itu saja untuk penerangan model yang kita orang dah buat. Sekian, terima kasih. Saya akan terangkan mengenai model kedua bagi projek kami. Seperti yang kita boleh lihat pada skrin, telah ditunjukkan pandangan sisi bagi model ini. Terdapat 4 pandangan sisi, iaitu daripada sisi hadapan, belakang, tepi dan juga atas. Berdasarkan model yang ditunjukkan, terdapat beberapa bahagian pada model tersebut yang akan saya ulas. First sekali, tempat penyimpanan ubat. Bentuk dia seperti tangga supaya kita boleh meletakkan nombor patient pada bahagian yang lebih tinggi. Yang kedua, terdapat ruang kosong di antara tempat penyimpanan ubat dengan board. Itu digunakan untuk meletakkan sirkuit-sirkuit yang digunakan bagi projek kami. Okay. Seterusnya saya akan bincangkan tentang pros and cons bagi kedua-dua model tersebutlah. First sekali, yang kita boleh nampak model pertama ni, dia kurang stability dia berbanding dengan model yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan kurang stability? Mari kita lihat video yang berikut. Seperti yang kita boleh lihat pada video sebentar tadi, setiap kali IR sensor mengesan setiap lekuk pada bahagian lain hitam kan,
dia akan menghasilkan getaran ketika hendak membelok. So apabila getaran yang dihasilkan ni begitu kuat, so lebih tinggi model tu, so lagi tak stabil lah berbanding dengan model kedua yang rendah, so dia lebih stabil. Seterusnya, berdasarkan rajah yang kita dapat lihat pada model pertama dan model kedua, kita nampak dia punya tempat penyimpanan ubat bagi model pertama lebih banyak berbanding dengan model yang kedua. And dia punya pros and cons yang ketiga adalah kalau kita tengok pada model tersebut, kita dapat lihat saiz untuk model pertama lebih besar dan lebih tinggi berbanding dengan model kedua. So ini menyukarkan pasien untuk menggerakkan model pertama ke poin seterusnya berbanding dengan model yang kedua yang saiz lebih kecil dan rendah, dan lebih mudahlah untuk pasien gerakkan model tersebut kepada poin yang seterusnya. Saya akan present tentang delivery medicine robot dan juga simulation dia melalui Proteus. So first of all, komponen yang kita nak pakai adalah IR sensor, 2 IR sensor, and then LDR sensor, LED. Setiap ni adalah ni adalah 4 circuit untuk LED dan juga LDR sensor, dan juga and then circuit untuk DC motor. So apabila kita dah turn on switch, automatic barulah yang kesemua bukan kesemua lah, yang IR sensor dan juga DC motor akan boleh pakai. Kerana yang switch ni tidak function dekat kita punya circuit yang ni. Sebab apa tau? Dekat kita punya LDR circuit sebab apa? Sebab kalau yang ni kita tak pakai coding, kita orang just guna circuit dia untuk mengawal dia punya LDR sensor dan juga LED. So untuk yang IR sensor ni dia akan gerak ke hadapan apabila IR sensor kita jadi tag line warna hitam. Alright, jadi tag line lah senang cerita, jadi tag line. Okay, so apabila dah kita punya motor ni dia bergerak ke hadapan, dia dua-dua ni right front dengan right back ni gerak ke hadapan, dan juga left front dan left back ni gerak ke hadapan. So contohnya kalau kita macam nak belok kanan, macam line tu ke kanan, ke arah kanan. Okay, ke arah kanan atau ke arah kiri, kejap ya. Okay, automatic yang right front ni, yang ni IR sensor untuk belok kiri ya. Yang ni untuk IR sensor untuk belok kiri, yang ni untuk belok kanan. Kerana apa tau? Kalau kita dah macam line hitam ni macam jadi tag dekat kiri, so macam automatic yang right front ni, yang kita punya DC motor right front dan right back ni akan ke belakang, dan juga DC motor yang left front dan left back ni akan ke hadapan. So dia akan, senang cerita, dia akan gerak ke kiri lah. And then yang untuk kalau untuk gerak ke kanan pula, kita dah set toggle kita satu, and then automatic yang ni right front dengan right back kita akan gerak ke hadapan, dan juga left front dan left back kita akan gerak ke kiri. So and then kalau dua-dua macam contohnya tak ada line langsung kan dekat situ kan. Okay, kalau tak ada line langsung, automatic yang kita punya DC motor akan automatic stop. DC motor kita automatic stop. So dah stop dah. And then kita akan membincangkan tentang circuit ni pula untuk LDR sensor untuk circuit kita. So yang first kali, kita seperti yang kita tahu untuk projek kita ni, projek kami, setiap kotak pil tu ada LDR sensor. So kalau macam ada objek dah letak dekat dalam kotak tersebut, and then macam sebagai contoh kan, ni objek dia, and then dia berdekatan dengan LDR sensor, barulah LED akan menyala. So kalau kita nak tahu ada ubat ataupun tidak dalam tu, dengan menggunakan LDR sensor lah. So kalau objek ada dekat dengan LDR sensor tu, and then barulah LED menyala. Kalau ubat tu dah diambil, LED akan terpadam. Sama seperti yang circuit yang sebelah-sebelah ni. Semua circuit mempunyai fungsi sama.
Okey. Itu sahaja tentang saya punya simulation, and then kita akan bincangkan tentang coding yang kita pakai. So firstly, kita pakai coding kita pakai kita seperti biasa kita akan declare setiap pin termasuk dengan pin push button, dan juga kita akan declare speed yang kita akan pakai. So speed yang kita pakai adalah menggunakan 180, hampir kepada maksimum, dan juga yang left untuk dengan yang belok apabila kita hendak belok ke kiri dan belok ke kanan, kita menggunakan speed yang maksimum, speed yang maksimum yang ada lah. And then untuk kita buat seperti biasalah, kita gunakan pin mode untuk output dan juga input kita. Pin mode untuk output iaitu motor, dan juga input iaitu push button dan juga RR sensor. So kita digital rate kan untuk yang RR sensor kita iaitu left sensor dan juga right sensor, dan juga untuk push button iaitu switch kita. So apabila switch kita high, barulah kita boleh turn on ke semua iaitu RR sensor ni. So apabila kita dah on RR sensor ni, kalau RR sensor right sensor 0 dan left sensor 0, dia akan ke forward. So apabila ke forward, okay, ia akan gerak ke hadapan. Inilah kita punya untuk workflow punya programming, untuk motor programming untuk gerak ke hadapannya. So apabila right sensor, apabila as if right ni, kalau yang gerak ke kanan, kita akan guna coding untuk gerak ke kanan, untuk motor yang gerak ke kanan. Samalah seperti yang berikutnya. So untuk stop band dia, kita akan lowkan setiap motor, semua motor akan low, and then barulah semua motor stop. Okay, itu sahaja berkenaan dengan coding. Okay, untuk recommendation and future improvement yang boleh dilakukan dekat medicine robot ni adalah, first kali kita boleh letak LCD ataupun screen display supaya dia tunjuklah pengambilan ubat yang telah diambil oleh patient. So dia ada key in data ataupun record pengambilan ubat, patient punya pengambilan ubat. So yang kedua adalah kita boleh letak keypad ataupun variable resistor untuk mengawal speed kenderaan tersebut. Dan yang ketiga, kita boleh besarkan lagi tempat penyimpanan ubat, so dia boleh bawa ubat yang lebih banyak dalam masa satu perjalanan tu.